Sejarah asal-usul negeri Pahang. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah dan butang loceng tanda sokongan. Negeri Pahang adalah negeri yang terbesar di semenanjung Tanah Melayu, dan sebelum Kujua dan Melaka, seluruh kawasan selatan Tanah Melayu pernah disebut di dalam rekod lama sebagai Pahang Tua. Kerajaan Majapahit misalnya menyebut Tanah Melayu sebagai Pahang. Ini menunjukkan kepentingan dan kuasa negeri itu di kawasan selatan Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Sebuah peta lama yang dilukis dalam kurun ke-16 menunjukkan sepadan negeri Pahang sebagai merangkumi kawasan Sedili Besar di Johor dan Rembau di Negeri Sembilan serta sebahagian daripada Negeri Selangor di sebelah barat. Semenjak zaman dahulu, Pahang dapat dihubungi oleh negeri-negeri jirannya iaitu Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Laluan masuk dan keluar ke negeri itu serta perhubungan dari sebuah kawasan ke kawasan yang lain banyak menggunakan sungai. Salah satu laluan yang penting dan masyhur dalam sejarah yang menghubungkan Pahang dengan pantai barat, khususnya Melaka dan Muar. D. Eridia yang melukis peta kawasan ini dalam tahun 1590 menyatakan bahawa perjalanan dari Melaka ke Pahang melalui penarikan mengambil masa hanya selama 6 hari. Di beberapa buah kawasan di Pahang telah ditemui bahan-bahan arkeologi yang menarik yang berusia ribuan tahun sebelum Masihi. Terdapat di kawasan-kawasan seperti Sungai Lembing, Tembeling, Tresang, penemuan arkeologi dari zaman Mesolitik iaitu zaman batu pertengahan dan Neolitik, zaman batu baru, dan bahan-bahan peninggalan zaman Gangsa yang meliputi jangka waktu ribuan tahun sebelum Masihi. Penduduk-penduduk asal yang mendiami kawasan Pahang adalah dari suku-suku kaum orang asli yang pada mulanya tinggal bersendirian dalam kelompok masing-masing, tetapi lama-kelamaan telah bercampur dan menyerap sesama sendiri. Ada pula yang dah berkahwin dengan orang-orang Melayu dan telah pun diserapkan ke dalam masyarakat Melayu. Dalam tulisan-tulisan masa lampau dan kronikal pengembara zaman dahulu, nama Pahang pernah disebut dengan pelbagai cara. Dari unsur-unsur Arab atau Eropah, Pahang pernah disebut sebagai Pam, Pan, Pam, Paun, Pan, Pang, Pahan, Paun atau Parang. Unsur-unsur Cina kerap menyebut Pahang sebagai Pan, Pan. Ahli kronika dan pengembara Cina Chao Jukua pula menyebut Pahang sebagai Pong Fong. Dalam ensiklopedia Ma Tuan Lin, Pahang disebut sebagai Siam Lautasi. Dalam bahasa Khmer, perkataan Pahang bermaksud timah. Dalam zaman prasejarah, terdapat beberapa kelian timah di kawasan Sungai Lembing. Dalam hikayat Hang Tuah dan lain-lain penulisan klasik, Pahang disebut sebagai Indrapura dan ibu negerinya ialah Pekan. Orang-orang Melayu Melaka sebelum mereka menduduki Pahang pada tahun 1454 pernah menyebut pura bagi kawasan yang luas di persekitaran Bandar Pekan sekarang. Kawasan itu yang meliputi juga kawasan-kawasan sekitaran Mercong, Cini, Jelai, Rompin dan lain-lain lagi merupakan sebuah kawasan yang amat lama yang pernah didiami dan dibangunkan oleh penduduk tempatan. Di Kuala Tembeling misalnya, terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk terusan, bekas-bekas kelian, tapak-tapak bangunan batu dan umpamanya lagi. Penduduk-penduduk di kawasan itu dikatakan pernah hidup dengan berkelian emas, timah, besi serta menanam padi. Dalam tahun 1225, pengembara Cina Chao Jukua menyatakan bahawa negeri itu adalah di bawah naungan Sriwijaya. Unsur Cina lain yang menyebut tentang Pahang ialah Tao Chih Liao yang telah disusun oleh Wang Taoyuan. Wang pernah berlayar ke negeri-negeri kepulauan Melayu dalam tahun-tahun 1330-an dan 40-an. Ada beberapa buah tempat di Tanah Melayu yang dilawatinya dan di antaranya ialah Peng Keng atau Pahang. Satu lagi unsur Cina, Ming Shi menyebut Pahang sebagai Peng Feng atau Pang Hang.
Dalam tulisan tersebut, negeri itu dikatakan dikelilingi oleh gunung ganang yang berbatu, tanahnya subur dan sesuai untuk tanaman bijirin. Cuaca dan iklimnya adalah panas. Penduduk di negeri itu tidak kira wanita atau lelaki mengikat rambut ke belakang seperti sanggul. Mereka memakai baju labuh iaitu jubah dan diikat pula dengan tali pinggang. Wanita yang kaya memakai gelang emas di keliling dahinya dan bagi yang tidak hanya memakai manik. Penduduk-penduduk Pahang memasak air laut untuk mendapatkan garam. Daripada kelapa, mereka memperolehi minuman yang memabukkan. Penduduk negeri itu diperintah oleh seorang pembesar. Barang-barang keluaran tempatan termasuklah gaharu, wangi-wangian, kapur barus dan biji timah. Barang-barang dagangan yang telah dibawa masuk pula ialah kapas, perlengkapan besi dan tembaga, bahan lakir iaitu sampang dan alat-alat muzik. Dari sejarah dinasti Ming, terdapat beberapa maklumat mengenai Pahang dalam kurun ke-14 dan ke-15. Maklumat itu mengisahkan perihal Raja Pahang bernama Maharaja Tajau yang telah menghantar utusan ke negeri China pada tahun 1378. Utusan itu membawa surat yang diletak di dalam daun emas. Di antara hasil-hasil negeri itu termasuklah gading, kapur barus dan gaharu. Dalam tahun 1411, 1414 dan 1416 diriwayatkan bahawa Raja Pahang masih menghantar utusan-utusan ke China. Laksamana Cheng Ho dikatakan pernah membuat lawatan ke Pahang dalam tahun 1412. Pahang waktu itu mempunyai hasil-hasil seperti gading, kapur barus, cendana, lada hitam dan lain-lain. Emas dikatakan terdapat dengan banyak sekali. Kawasan yang padat didiami penduduk ialah di sekitar Chini. Di kawasan itu banyak penemuan arkeologi yang dijumpai yang memberi bukti mengenai penempatan di kawasan itu pada zaman dahulu. Kawasan itu dianggap penuh dengan misteri hingga ke hari ini. Ada pengkaji sejarah mempercayai bahawa di bawah timbunan tanah lahar di Tasik Chini terdapat satu peninggalan bandar tua yang telah ditenggelami air. Dalam tahun 1436, seorang lagi penulis Cina bernama Fei Xin pernah memberi gambaran mengenai Pahang yang disebut sebagai Pengkeng dalam bukunya yang berjudul Sheng Sheng Lan. Menurut beliau, hasil-hasil Pahang pada waktu itu termasuklah kapur barus, gaharu dan wangi-wangian. Di Eredia pula mengatakan bahawa Pahang adalah negeri Melayu yang kedua masyhurnya di samping petani dan telah maju sebelum kewujudan Melaka. Menurutnya lagi, Islam telah sampai ke Pahang dan petani sebelum Permaisura, iaitu para Miswara memeluk Islam di Melaka dalam lingkungan tahun 1400. Secara rasmi, Islam menjadi agama Pahang dalam tahun 1454. Sekian sahaja kisah asal-usul negeri Pahang. Saya mohon anda semua subscribe channel ini.